Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Pada video kali ini, Cikgu Aizuddin nak explain antara konsep fungsi, objek dan imej yang kita belajar di tingkatan 4 dengan konsep had yang kita belajar dalam topik pembezaan di tingkatan 5. Okey, katakan cikgu ada dua fungsi. Fungsi fx, x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1 dan cikgu ada fungsi kedua gx sama dengan x tambah 1. Okey, cikgu fokus kepada fungsi yang simple ni dulu. Fungsi ni, kalau cikgu nak cari image tu nilai y, bagi objek sama dengan 1, cikgu boleh simply ambil nilai 1 dan ganti dalam ni. 1 tambah 1 ialah 2. Iaitu daripada graf pun kita nampak x nilai 1, y nilai 2. Ataupun kalau cikgu nak cari imej bagi 2, cikgu ganti 2 dalam ni, 2 tambah 1, nilainya adalah 3 dan kita boleh tengok daripada graf pun, 2 adalah, imej dia adalah 3. Okey, jadi dalam kes ini, untuk objek 1 dan 2, imej dia kita boleh dapat dengan straightforward. Tapi katakan cikgu ada satu lagi fungsi, fungsi fx. Fungsi ini x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Kalau cikgu nak cari objeknya adalah 1, cikgu ganti nilai 1 tolak 1 kuasa 1 tolak 1 per 1 tolak 1, cikgu akan dapat 0 per 0. 0 per 0 ini dipanggil sebagai indeterminate form ataupun bentuk yang tidak dapat ditentukan nilainya. Yang mana daripada graf itu, kita dapati graf itu dia tak letak garis macam tempat lain, tetapi dia letak satu gap. Lubang ini kita panggil gap. Gap ini menunjukkan bahawa untuk x nilai 1, nilai y dia kita tak boleh tentukan. Kita tak boleh nak tentukan nilai y dia. Dia ganti dengan gap daripada graf ini. Jadi kita tak boleh ganti nilai x sama dengan 1, nilai y dia tidak tertarif ataupun tidak dapat ditentukan nilainya. Okey, tapi kalau tempat lain tak ada masalah lah. Kita boleh ganti dalam graf ini pun, kita boleh ganti dalam fungsi ini. Jadi 2 kuasa 2 tolak 1 per 2 tolak 1, kita dapat 3. So, dalam graf ini pun kita nampak apabila x sama dengan 2, y sama dengan 3. Ini adalah konsep objek dan imej yang kita belajar dalam topik fungsi. Okey, sekarang di tingkatan 5 ini, kita belajar satu konsep baru namanya had. Had ni apa? Had ini ialah kita tak cari nilai x yang on the dot. Contohnya dalam kes ini. Ini adalah x sama dengan 1, y dia tidak dapat ditarifkan. Okey, sebab itu dia letak gap. Tetapi, kalau kita cari nilai yang hampir dengan 1, bukan 1. 1 memang tak boleh. Hampir dengan 1. Hampir dengan 1 boleh jadi daripada kiri dan daripada kanan. Itu kedua-duanya hampir dengan 1. Hampir dengan 1 daripada kiri, maknanya berada di sebelah kiri 1, ataupun hampir dengan 1 di sebelah kanan. Jadi kita dapati bahawa nilai y dia tu bukan gap lagi, tapi ada nilai. Kita boleh cari nilai dia. Dan nilai y itu menghampiri satu nilai, iaitu 2. Itulah dipanggil had. Apabila x menghampiri 1, dari kiri dan dari kanan, dia mesti sama. Dari kiri dan dari kanan. Maknanya sebelum 1 dan selepas 1, dekat-dekat dengan 1, sebelum dan selepas, kedua-dua nilai y-nya mendekati satu nilai, iaitu nilai 2. Jadi kita katakan had dia adalah, had y-nya adalah 2. Cara tulis dia ialah had x menghampiri 1, nilai y dia iaitu gx menghampiri 2. Jadi ini konsep had. Kita boleh ambil titik lain, benda yang sama. Contohnya saya ambil titik yang sini. Apabila x menghampiri 2, had x menghampiri 2, nilai y dia iaitu fx, menghampiri 3. Sebab datang daripada sebelah kiri ataupun berada di sebelah kiri sebelum 2,
berada di sebelah kanan selepas 2, nilai Y dia sangat-sangat dekat dengan 3. Okey, so ini had dia untuk menghampiri 3. Tapi dalam graf di atas, kalau kita tak guna had pun kita boleh cari. Iaitu kita cari F2 pun kita dapat 3. Jadi ini kita guna objek dan image. Yang ini kita panggil had. Had itu maknanya Y dia mendekati 3. Bukan 3, mendekati 3. Okay, dalam graf macam ni, dua-duanya akan berikan nilai yang sama. Tapi dalam graf macam ni, kita dapati bahawa G1, Y dia tak boleh dicari. Tetapi apabila X menghampiri 1, dan G itu boleh cari dah. Okay, itu konsep had dan konsep fungsi. Okay, mari kita tengok soalan yang berada dalam buku teks. Soalannya, ada tak? Okey, soalan ni. Tapi sebelum saya tengok soalan ni, saya bincang dulu satu lagi soalan. Okey, soalan ni dulu. Mula-mula dia kata, rajah di sebelah menunjukkan sebahagian graf. Graf ini, dalam ni, graf ini ada gap. Kat sini ada gap. Gap ni bulat. Ada gap. Graf yang tempat lain semua continuous. Kita panggil graf yang bersambung. Lepas tu dia putus dekat gap ni. Dan dia bersambung balik. Okey. Jadi dia kata cari nilai F1. Ini bukan had. Ini adalah objek 1. Dia nak image F kosong. Jadi objek dia kosong. Dia nak image dia. Nilai Y. Jadi kita ganti dalam ni. Ketika F kosong. Nilai Y dia adalah gap. Graf itu Ketika X kosong. Nilai Y dia adalah suatu gap. Jadi dalam kes ni. Saya besarkan graf ini. Okay. Ketika X kosong, Y dia adalah gap. Jadi dengan kata lain, ketika X kosong, Y dia adalah tidak tertakrif. Dia kata cari F kosong, didapati bahawa tiada titik di X kosong, maka F kosong tidak tertakrif. Ataupun undefined. Kenapa undefined? Sebab ada gap di sini. Ada lubang. Nilai Y dia tidak wujud. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia tanya had ketika X menghampiri kosong. Bukan kosong. Tapi ketika X menghampiri kosong. Apa nilai Y dia? Fx tu Y. Jadi kita tengok daripada graf ini. Ketika X menghampiri kosong. Dekat sinilah. Menghampiri kosong. Dari kanan. Menghampiri kosong dari kiri. Bukan di kosong, tapi dekat-dekat dengan kosong. Dekat titik ni dan dekat titik ni. Sebelum kosong. Nilai X dia sebelum kosong. Jadi ini kosong, sebelum kosong. Jadi nilai Y dia adalah menghampiri. Nilai Y dia adalah menghampiri negatif 1. Dekat gap ni dekat negatif 1. Jadi ketika X menghampiri kosong, Y dia menghampiri negatif 1. Okey, sama juga dengan yang ini. Ketika X menghampiri 2, ketika X menghampiri 2, kita tengok 2 dekat sini. Okey, ini 2. Menghampiri 2 ni maknanya dekat-dekat dengan 2. Dekat-dekat dengan 2. Sebelum 2. Sebelum 2 dan selepas 2. Dekat-dekat dengan 2. Jadi Y dia adalah dekat-dekat dengan 3. Y dia dekat-dekat dengan 3. Jadi apabila X menghampiri 2, Y dia menghampiri 3. Jadi jawapan dia adalah 3. Y dia menghampiri 3. Okey. Jadi itu adalah beza antara had dengan fungsi. Kalau dia tanya fungsi F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan 3 juga. Sebab dia tidak ada gap. Maka F2 sama dengan 3. Tapi kalau ditanya, apakah nilai Fx apabila X menghampiri 2? Maka jawapan dia 3 juga. Sebab dia adalah dua-dua ada. Dua-dua wujud. Yang tempat ini, had sahaja yang wujud. Tapi F kosong tidak wujud. Itu beza dia. Sebab yang itu ada gap. Okey, soalan satu lagi. Saya tak pasti penerangan saya ni jelas ke tak. Saya cuba
Iaitu soalan yang kedua yang ditanya oleh Cik Su. Dia kata, Rajah menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan fx. Kita tengok dekat ni, graf dia tidak bersambung. Mula-mula graf itu turun, sampai sini dia ada gap. Ada budak kat sini, ada gap. Lepas tu dia bersambung dekat atas. Dia tak bersambung lah. Dia daripada sini, dia jump ke sini. Dan dia, graf itu terputus. Yang mana ada gap dekat sini kita panggil ada solid bullet. Solid dengan hollow bullet. Kat sini hollow ni maknanya kosong dekat tengah. Kita panggil gap lah. Yang ini adalah solid. Solid tu maknanya macam ni. Apabila X sama dengan kosong, Y dia adalah 4. Kita tak guna yang inilah. Kita guna yang ini. Ketika X dia kosong, Y dia adalah 4. Jadi untuk soalan yang pertama ditanya, apakah daripada graf cari nilai F kosong? Ini bukan had, tapi dia nak objek kosong, dia nak tanya image dia berapa. Jadi image dia adalah nilai Y ketika X dia kosong. Kita ada dua dekat sini. Y yang pertama gap, Y yang kedua adalah solid bullet. Jadi nilai Y yang diterima yang betulnya adalah yang ini. Gap ni bukan nilai Y lah. Sebab gap tu maknanya nilai Y dekat situ tidak tertakrif. Jadi nilai Y yang tertakrif adalah dekat 4. So jawapannya adalah 4. So yang ini jawapannya 4. Tentukan sama ada had apabila X menghampiri kosong, Y dia itu, had Y dia itu wujud atau tidak. Apabila X menghampiri kosong, had untuk Y itu wujud atau tidak. Okey, untuk sesuatu had itu wujud, exist, dia mesti menghampiri satu nilai yang sama daripada kiri dan daripada kanan. Maknanya macam ni. Ketika X dia kosong dekat sini, di sebelah kiri dan di sebelah kanan kosong. Di sebelah kiri kosong, di sebelah kanan kosong. Kalau dia bertumpu pada Y yang sama, maknanya Y itu dari kiri dan kanan tu nilai yang sama, maka had itu wujud. Contoh macam 3 ni. 5 ni. Daripada kiri maknanya sebelum 5 dan selepas 5, nilai Y dia dua-dua ini bertumpu dekat 3. Mendekati 3 kita panggil. Jadi had untuk ini wujud. Had Y untuk X menghampiri 5 wujud. Kerana daripada kiri dan daripada kanan, Y itu mendekati satu nilai yang sama. Tapi untuk kes kosong ini, daripada kiri, Y dia mendekati 1. Daripada kanan, Y dia mendekati 4. Jadi, jawapan untuk soalan ini sama ada wujud atau tidak, jawapannya tidak wujud. Kenapa? Kerana apabila X mendekati kosong, nilai Y dia mendekati 1 dari kiri dan mendekati 4 dari kanan. Maka dia tidak bertemu dekat titik yang sama. Dia tidak bertemu di titik yang sama, jadi had tidak wujud. Sebab apa? Apabila X mendekati kosong, Y dia mendekati 1 dari arah kiri dan mendekati 4 dari arah kanan. Dia tidak bertemu di titik yang sama untuk nilai Y. Jadi kita katakan had tidak wujud untuk Y. Okey, soalan B. Seterusnya, cari had untuk Y. Cari had untuk Y apabila X menghampiri negatif 1. Cari had untuk Y apabila X menghampiri negatif 1. Okey. X menghampiri negatif 1 kat sini. Ini adalah X menghampiri negatif 1. Dari arah kiri, maknanya sebelum negatif 1, nilai Y dia mendekati 2. Daripada kanan, sedikit selepas negatif 1, Y dia juga mendekati 2. Dari kiri dan dari kanan, Y dia mendekati 2. Dia akan bertemu dekat 2.
Jadi kita katakan had untuk Y apabila X menghampiri negatif 1 ialah 2. Okey, soalan yang ketiga, soalan yang B2. Cari had untuk Y apabila X itu menghampiri 5. Jadi kita tengok graf ini. Menghampiri 5 tu bermaksud sebelum 5 dan selepas 5. Sebelum 5, nilai Y dia dekat-dekat dengan 3. Selepas 5 pun dekat-dekat dengan 3. Jadi ini adalah had untuk Y apabila X menghampiri 5. So jawapannya adalah 5. Okey, kalau ada, saya just terangkan dari segi kefahaman saya. Kalau ada kesilapan dari segi penggunaan term ataupun kesilapan penerangan, ada rakan-rakan cikgu yang boleh betulkan, tolong betulkanlah. Okey, jadi setakat saya terangkan untuk cikgu Kak Su yang bertanya tadi untuk membantu akak untuk penerangan kepada pelajar. Okey, itu saja. Assalamualaikum.